Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pelajar kimia tingkatan 5. Hari ini kita belajar offline sahaja. Kamu lihat kamu punya soalan pentaksiran secara online. Kalau kamu lihat ya, kita tengok pada struktur bahagian B yang bernilai 30 markah. Okey, adakah siapa yang ingat? Soalan nombor 1 ni saya pernah bagi soalan latihan. Hanya 2-3 pelajar je yang buat. Siapa yang betul buat, siapa yang ada semak dengan saya, dia yang akan betul banyak. Okey, tak apalah. Benda yang lepas jangan dikenang. Okey, kita lihat soalan ni. Okey, bahan kimia berikut digunakan untuk menyediakan sabun dalam makman. Dia ada minyak sawit, dia ada larutan natrium hidroksida, pekat, air suling dan natrium klorida. Okey, A. Apakah nama tindak balas penyediaan sabun? Yang ini saya tak ada masalah sebab ramai yang betul. Tak ada masalah. Cuma yang masalah dia langsung tak buat lah. Tapi kelas ni Alhamdulillah kebanyakan pelajar buat. Jawapan dia adalah saponifikasi. Ini semua betul. Saya tak ada masalah. Tapi yang nombor 2. Okey, masuk soalan nombor 2. Namakan jenis lemak bagi minyak sawit. Kamu tahu minyak sawit ni adalah lemak sumber daripada tumbuhan. Kalau sumber daripada tumbuhan, dia adalah lemak tak tepu. Lemak tak tepu. Kalau sumbernya daripada haiwan, dia adalah lemak tepu. Ingat tu. Okey. Berdasarkan senarai bahan kimia di atas, nyatakan fungsi natrium klorida. Yang ini pelajar ramai yang betul. Dia adalah untuk mengurangkan keterlarutan sabun dalam air. Pelajar banyak yang tertinggal dalam air ni. Dalam air ni. Tapi tak apalah. Saya terima. Lepas ni jangan salah lagi. Buat full sentence. Mengurangkan keterlarutan sabun dalam air. Okey. Soalan nombor 4. Semasa penyediaan sabun, minyak sawit dihidrolisiskan kepada asid palmitik. Okey, kemudian asid palmitik bertindak balas dengan natrium hidroksida untuk menghasilkan sabun seperti ditunjukkan dalam persamaan di bawah. Lengkapkan persamaan kimia untuk menunjukkan pembentukan sabun. Maksudnya dekat sini, ini semua orang betul. Nampak tak markah? 2 markah. Sepatutnya ni 1 markah je. Dia tak boleh dapat 2 markah. Tapi saya bagi bonus mark lah dekat sini. Okey, jawapannya. Okey, kamu dah keluarkan H. Maksudnya Na akan masuk. H nanti dia akan gabung dengan OH. Tapi banyak pelajar yang bahagian H2O ni dia tertinggal. Yang betul depan ni dah betul dah. CH3, CH2, 14, COO. Ditambahkan Na. Dia buat macam ni je. Tambah H2O dia tak ada. Kamu hilanglah markah. 2 markah dia hilang. Padahal saya bagi bonus kat sini 1 markah. Maksudnya kalau kamu betul kamu punya produk dekat sini. Cikgu bagi kamu terus 2 markah. Tapi bila produk kamu ni dah salah, 2 markah dah lost. Sepatutnya kamu boleh lulus. Okey. Ingat tu. Okey, kemudian soalan yang seterusnya. Nyatakan bahan yang boleh digunakan untuk menggantikan natrium hidroksida dan minyak sawit dalam penyediaan sabun di makmal. Natrium hidroksida ni, kita nak tukar. Nak jadi apa? Letaklah apa-apa yang ada perkataan hidroksida. Contohnya kamu nak guna kalium hidroksida. Apa-apa yang beralkali. Okey, kemudian minyak sawit. Minyak sawit adalah minyak tumbuhan. Letaklah apa-apa minyak tumbuhan. Contohnya saya nak letak minyak jagung. Senang kan? Cikgu, minyak bunga matahari boleh? Boleh. Apa-apa yang berasal daripada minyak sumbernya adalah tumbuhan. Okey, jadual menunjukkan 2 set eksperimen untuk membandingkan keberkesanan tindakan pencucian sabun dan deterjen dalam air liat. Okey, kita ada 2 set. Beza dia apa? Beza dia yang ini diguna sabun, yang ini diguna deterjen. Apa yang dia sama? Apa yang dia sama, dia gunakan air liat. Cikgu dah ajar.
Kalau sabun dalam air liat, efektif ke tak? Berkesan ke tak? Adakah tumpuk minyak ni akan hilang? Tapi kalau deterjen dalam air liat, tumpuk minyak ni hilang ke? Inilah pengetahuan kamu. Nyatakan pemerhatian. So, bila dia kata pemerhatian, okey, ingat dia, pemerhatian kamu cakap lah. Set 1 ni, kain bertumpuk minyak ni hilang ke? Tak ke? Kain tu bersih ke? Tak ke? So, kamu tahu sabun dia tidak akan efektif di dalam air liat. So, jawapannya adalah kotoran bertumpuk minyak tidak hilang. So, deterjen macam mana? Dia lebih efektif di dalam air liat. So, that's mean kotoran bertumpuk minyak hilang. Kotoran bertumpuk minyak hilang. Dah lah. Cikgu, saya nak buat kain tidak bersih. Boleh tak, cikgu? Boleh. Yang ini nombor 1. Nombor 2 ni saya buat kain bersih. Boleh? Dapat dah 1 markah. Kalau ini pun salah, saya pun tak tahulah. Ini basic. Knowledge. Ini adalah pengetahuan kamu. Okay? C. Baju sekolah yang dipakai oleh seorang murid terdapat tumpukan darah. Cadangkan satu bahan tambah dalam deterjen untuk meningkatkan kebersihan. Macam mana kita nak hilangkan tumpuk darah tu? So, dekat sini kita gunakan enzim lah. Untuk mencepatkan hilangnya tumpuk darah. Kita nak hilangkan tumpuk darah. So, gunakan enzim. Ada yang guna atau tulis enzim biologi, saya terimalah. Apa-apa yang ada tulis enzim, saya terima. Okey, boleh ya? Okey, kita pergi kepada soalan nombor 2. Okey, soalan nombor 2 ni saya sedih sangat. Saya dah ajar banyak kali untuk definasi. Okey. Tapi yang ini kita ada silap sikit ya. So yang ini dia pakai kuprum nitrat atas, bawah dia pakai kuprum sulfat. So kita ikut gambar rajah. So yang ini kita patutnya pakai kuprum sulfat. Okey. Kemudian Rajah 1 menunjukkan eksperimen yang dijalankan untuk menentukan haba penyesaran bagi suatu tindak balas. 50 cm padu larutan kuprum sulfat 1 molar dimasukkan ke dalam sebuah cawan plastik dan suhu awal larutan dicatat. Serbuk ferrum berlebihan dicampurkan ke dalam cawan plastik yang sama. Campuran dikacau perlahan-perlahan. So, dimasukkan ferrum. So, bila suatu logam dimasukkan dalam suatu larutan garam. Ini haba apa? Dia tulis kat sini. Haba penyesaran. Tapi masalah pelajar dia tak nampak yang ini. Bagi eksperimen ini. So, kalau bagi eksperimen ini, kamu kena gunakan apakah bahan yang digunakan dekat atas ni. So, kalau contohnya di sini guna kuprum sulfat. So, kamu tulislah haba. Okay, kalau biasalah haba penyesaran tu apa? Haba yang dibebaskan apabila 1 mol logamnya disesarkan daripada larutan garamnya oleh logam yang lebih elektropositif. Betul tak? Itu kebanyakan pelajar buat. Memang banyak pelajar buat yang itu. Tapi dia tak baca tentang padahal kita dah buat tau. Ini dalam kelas tambahan kita dah buat dah. Latihan macam ini. Tapi tetap masih ada yang salah. Ada yang betul ayat di belakang tapi yang depan tapi yang belakang dia salah. So, tengok ni betul-betul. Haba yang dibebaskan apabila 1 mol dia pakai apa? 1 mol dia pakai kuprum. So 1 mol kuprum disesarkan daripada larutan garamnya. So, larutan garam tu apa? Larutan kuprum 2 sulfat. Tulislah. Kuprum 2 sulfat. Oleh siapa? Logam yang lebih elektropositif. So, sekarang ni yang lebih elektropositif kat sini dipakai ferrum. Pelajar tak buat. Kamu tak buat. Kalau kamu buat ni 1 markah dah dapat.
Tukarkan ayat yang kebiasa kamu ingat definisi tu, tukarkanlah ayat dia. Logam yang disesarkan dekat sini, kuprum. Larutan garamnya, larutan kuprum 2 sulfit. Oleh logam yang lebih elektropositif, iaitu ferrum lah. Okey, ingat, jangan buat lagi kesalahan yang sama. Mengapa serbuk ferrum dicampurkan secara berlebihan dalam eksperimen ini? Kenapa? Untuk memastikan apa? Ini banyak orang salah. Memastikan semua ion kuprum disesarkan dengan lengkap. Kita nak sesarkan dia, sebab tu kita letak secara ekses, secara berlebihan. Untuk memastikan semua ion kuprum 2 disesarkan dengan lengkap. Okey, untuk memastikan semua ion kuprum 2 disesarkan dengan lengkap. Dah, siap. Kita nak pastikan semua kuprum tu disesarkan. So, tindak balas tu berlaku secara lengkap lah. Okey, mengapakah ferrum dalam bentuk serbuk? Sebab kita nak meningkatkan kadar tindak balas lah. Kita pergi kepada chapter tingkatan 4, kadar tindak balas. Apa-apa pun dalam bentuk serbuk, dia mesti akan mempercepat. That is a one factor of the rate of reaction. Salah satu faktor untuk kadar tindak balas. Okey, untuk meningkatkan kadar tindak balas. Dah siap. Tapi banyak juga yang salah. Sedih juga kan? Tuliskan persamaan ion. Okey, tu tuliskan persamaan ion. Kamu tulislah. Cu2 plus tambah ferrum. Ramai dekat sini dia bagi persamaan kimia. Dia tak bagi persamaan ion. Kena tahulah macam mana nak buat persamaan kimia. Okey, kalau macam ini kan. Okey, kalau contoh macam ini ya. Okey. Dia tak kisah sebenarnya. Pakai kuprum nitrat boleh, kuprum sulfit boleh. So, contoh cikgu pakai kuprum sulfat tadi cikgu cakap kan. So, CuSO4 plus Fe, dia akan jadi Cu plus FeSO4. Okey, betul. So, dekat sini bila dijadikan dia nak persamaan. Ini persamaan kimia. Kamu kena tahu. Ini persamaan kimia. Persamaan ion, kamu pecahkan ion yang ini. Kamu akan dapat begini. Betul. So, kamu akan dapat dua ni. Mana ion yang sama di sebelah produk, kamu padam. Cancel. Ini ada sama? Tak ada. Sulfat ada sama? Ada. So, tinggal siapa? So, yang tinggal adalah Cu2 plus tambah Fe. Akan dapat Cu dan Fe2 plus. Itulah kaedahnya. Itulah baru persamaan ion. Yang kamu buat semua tu persamaan kimia. Okey, tak apa. Yang ini pun sama. Okey, banyak juga yang pelajar yang salah. Padahal kita dah banyak latihan kita buat. Nyatakan dia kata jumlah haba yang dibebaskan. So, untuk jumlah haba yang dibebaskan, maksudnya Q sama dengan MC theta. So, Q kamu adalah nak dapatkan Q macam mana? M. So, berapa dia punya volume tadi? 50. So, nak tukar kepada mass, kalikan dengan density. So, dia akan dapat 50 G. Betul? Kalikan dengan C. Kali dengan theta. So, theta kamu dekat sini, daripada 28 dapat 34. So, dia naik berapa? Dia naik 6. So, 6 Celsius. So, kirakan kamu akan dapat 1260 Joule. Tukar kepada kilojoule pun cikgu? Boleh? Boleh, tak ada masalah. So, bilangan kuprum 2 nitrat. So, saat ini saya tukar kepada sulfat lah. Contoh kamu nak buat nitrat pun sulfat boleh. Jadi, tak ada masalah lah. Okay, so macam mana? N sama dengan MV over 1000. So, dia bagi molarity dia 1. So, dia bagi volume dia 50. Bahagikan dengan 1000. So, ini adalah tulis ayat dia. Bilangan mol kuprum sulfit. Yang ini pula muat jumlah haba dibebaskan. Tulislah tajuk dia. Kamu tak tulis tajuk. Okey, yang ini sama dengan 0.05 mol. So, kirakan haba penyesaran. So, nak kirakan haba penyesaran. Ini masalah. Masalahnya sebab kamu tak letakkan. Okey, tengok ya, cikgu buat ya.
So, kamu tahu bahawa dia punya Q bahagikan dengan mol. 0.05 mol. So, kamu yang ini tukar kepada kilo dululah sepatutnya. So, kamu akan dapat 25.2 kilojoule mol negatif 1. Tapi bila dia nak haba penyesaran, maksudnya dia nak delta H. So, delta H sama dengan sebab dia adalah exothermic negatif 25.2 kilojoule mol negatif 1. Mamai pelajar negatif ni hilang. Jawapan ini dah betul. Tapi yang ini, negatif ni dia hilang. Okey, nampak tak kesalahan kamu? Okey, so yang ini. Lukiskan gambar. Lagi satu gambar ni. Padahal, dua markah tau. Pun boleh salah. Sebab apa? Sebab yang pertama, dia tak tulis tenaga. Bila tenaga tak buat, yang ini, persamaan ini pun dia tak buat. Anak panah ni mesti arrow ke bawah tau. Okey, markah yang pertama adalah anak panah ke atas di label tenaga. Okey, kemudian dua aras. Ada dua aras kat sini. So, baru kamu akan dapat P1. Okey, untuk P2 kamu tuliskan dia punya reaktor. Kamu ambil lah persamaan ion tadi. Letak kat sini. Okey, kemudian delta H kamu tak buat. So, dapat negatif 25.2 kilojoule mol negatif 1. Okey. Apa salah kamu? Kamu tengok balik ke kamu punya apa yang kamu buat. Salah kan? Okey. Ramalkan nilai haba penyesaran jika eksperimen diulang dengan menggunakan serbuk magnesium. So, kalau magnesium ni kita bacalah siri elektrokimia yang dalam buku bab 1 tu. Kalau nak cari makan, Ali, Zainal, Fera suka pergi curi anggur Australia. Ini siri metal, kereaktifan logam. So, kalau kereaktifan logam, so maksudnya magnesium dia nak gunakan magnesium. Sekarang dia guna ferrum. So, magnesium ni lebih elektropositif daripada ferrum. Nampak tak dalam siri ni? Dia lebih elektropositif daripada ferrum. So, kamu kena ayat tu lah. So, kamu cakap lah, haba, dia kata ramalkan. So, ramalkan, kamu katalah, haba penyesaran meningkat. Okey, kemudian, kamu cakap, apa? Magnesium lebih elektropositif berbanding ferrum di dalam siri elektrokimia. Kena ayat penuh. Cikgu, kalau saya tak buat siri elektrokimia, saya buat siri kereaktifan logam, saya terima jugalah. Sebabnya kamu tidak berapa dipertekankan mengenai siri elektrokimia dalam bab 1 tu kan. Okay. It's okay. Terus saja tulis. Okey. So, lebih elektropositif. Soalan nombor 3. Soalan nombor 3 ni banyak sangat yang salah. Dapat 2 markah, dapat 3 markah. Padahal markahnya penuh dia adalah 9. Tapi banyak yang salah. Sebab apa? Sebab knowledge masih lagi lemah. Okey. So, dekat sini dia pakai sebatian A dia adalah C4H9OH. So, ini adalah apa? Ini adalah butanol. So, perselincip compound B. Kena ingatlah. Porselin B ni, untuk nak dapatkan sebatian B ni apa prosesnya? So, daripada alkohol nak jadi apa ni sebenarnya? So, yang ini pula daripada alkohol dia nak jadi asid butanoik. So, kamu kena pasti apa proses 1, apa proses 3, apa proses 2. Okay? So, dalam kepala kamu semua, nanti saya akan ajar lagi sekali lah. The heart of the carbon compound. Jantung untuk carbon compound. Macam mana jantungnya? Okay. So, pastikan. Okay, yang pertama. Nyatakan siri homolog. Yang ni memang banyak yang salah. Okay. So, siri homolog. Compound B. Alkohol nak jadi apa? Dia guna porcelain chip. Ini adalah proses penghidrogenan. So, maksud penghidrogenan. Kau kan? Dehydration. Dehydration tu dalam bahasa Englishnya, bahasa Melayunya dia membuang air. Dehydration ataupun dehidrasi lah. So, dia akan jadi butin. So, butin ni apa siri homolog dia? Alkohol ke? Alkin ke? Siri homolog ni alkin ke? Alkana ke? Alkohol ke? Itu homolog nama dia.
So, butin. So, namanya adalah alkina. Okey. Lukiskan susunan radas. Susunan radas ni kena betul lah. So, sekejap lagi cikgu tunjukkan. Okay, macam mana susunan radas kamu. Okay, sekejap ya. Cikgu tunjukkan kamu. So, susunan radas kamu begini. So, pastikan pelajar dia selalu silap yang ini. Yang ini. Okay, bila gambar ni, okay, pastikan, okay, label ini akan dapat P1, 1 markah. Okay, fungsi 1 markah. Okay, saya nak cerita tentang berfungsi dulu. Berfungsi ni, pelajar selalu ni. Tulis tu, kalau lukis tu, tolong pakai pembaris. Jangan kedekut sangat guna pembaris. Pakai pembaris. Ambil pembaris. Pakai. Lukis. Lukis test tube ni betul-betul guna pembaris. Yang ini ada yang besar, ada yang kecil. Ini cikgu nak marah ni. So, kena betul-betul. Lagi satu yang ni. Dia punya stopper ni. Stopper ni jangan tenggelam. Keluarkan dia. Kemudian yang bawah ni, jangan terlalu masuk sangat. Kemudian, lagi satu functional diagram. Ni, air. Air ni jangan kau letak kosong macam itu je. Letakkan dash, 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 dash sampai ke atas. Okey, boleh. Kemudian label. Label, panaskan mesti ada arrow ke atas ni. Ini untuk functional, sorry. Ini untuk functional. Panaskan. Kena ada arrow. Kemudian serpihan porselin, wool kaca yang direndam dalam butanol. Ini adalah sebatian B. Ini adalah air. Kalau label ni tak cukup, untuk P2 kamu tak dapat. Okay, berfungsi ni maksudnya kamu punya yang tadi saya cakap tadi lah. Gambar rajah itu berfungsi. Okay, so ingat ya. Faham ya? Okay. Pastikan betul. Buat macam ini. Pakai pembaris. Buat lagi sekali. Okay, semua orang buat lagi sekali. Okay, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Okay, dalam proses 2, sebatian A bertindak balas dengan larutan berasid kalium dikromat. Nak jadi karboksilik asid anak-anak, dia naik satu lagi step. So, daripada alkohol apa step dia? Step dia adalah karboksilik. So, itu proses apa? Kalau dia naik sahaja step, itu adalah proses pengoksidaan. Lagi-lagi kalau kamu tengok kalium dikromat, kamu dah belajar. Bab 1. Apa fungsi kalium dikromat? Ejen penurunan ke ejen pengoksidaan. So, confirm lah itu adalah sejenis pengoksidaan. Okey. Nyatakan perubahan warna kalium dikromat. So, kalium dikromat ini kena tengok balik lah. So, dia daripada jingga kepada hijau. Kalau kamu tulis kepada hijau je salah. Kena buat kalau dia kata perubahan sebelum dan selepas. Ingat tu. Jangan salah lagi. Okey, kemudian soalan ini. Tuliskan formula molekul ini lagi cikgu geram sangat. Dia nak formula molekul. Dia bukan nak condensed formula. Condensed formula yang kamu buat macam ni. CH3, CH2, CH. Saya tak nak yang ini. Saya nak formula molekul. Bila cikgu nak formula molekul, pastikan bagilah formula molekul. Yang kau bagi condensed formula tu siapa yang ajar? Okey, boleh? Tengok cikgu dah bebel. Bukan cikgu bebel. Cikgu agak tertekan lah. Sebabnya apa ya? Benda ini benda asas. Takkan benda asas pun boleh salah. Cikgu nak formula molekul. Tadi macam tadi. Cikgu nak persamaan ion. Cikgu tak nak persamaan kimia. Yang kamu bagi persamaan kimia kenapa? Faham ya? Okay, formula molekul. So, kamu tahu asid propanoik. So, asid propanoik tu maksudnya dia adalah C2H5COOH. Siapa yang buat ini betul ataupun yang buat C3H6O2 pun betul. Inilah kita pakai formula. Yang kamu buat yang panjang-panjang tu ada juga yang buat. Allah sakitnya hati saya. Buat formula struktur. Apa tu cikgu? Yang ini. Dia buat panjang-panjang kan. Dia buat macam ni. Dia buat macam ni kan. Salah. Ini formula struktur. Kamu melukis. Melukiskan struktur dia. Ini formula kimia. Molekul. Boleh tak? Janganlah buat kau CH. Yang ni ada lagi bijak. Dia buat CH3, CH2, COOH. Apa kejadah kau buat ni? Ini bukan formula molekul. Okey, pergi pada soalan seterusnya. Asid propanoik bertindak balas dengan etanol dalam proses 3 menghasilkan sebatian G yang berbau harum. Tahulah, kalau fragrant, sweety smell, bau fruity smell itu adalah
ester. So, dia nak persamaan kimia. Tengok baik-baik. Yang ini baru persamaan kimia. So, persamaan kimia, dia adalah, berapa persamaan kimia dia? So, dia adalah start daripada dia punya karboksilik tadi, propanoid dia, C2 salin lah. H5COOH. Ini adalah karboksilik dia. Tambah dengan alkohol. So, alkohol yang kamu gunakan di sini adalah apa tadi? Alkohol yang kamu gunakan? Alkohol yang kamu gunakan adalah butanol. Betul ke? Oh, etanol. Sorry. Etanol. So, etanol kamu tu. So, apa formula etanol kamu? C2H5OH. So, cikgu dah ajar macam mana nak buat. Okay, so dapat yang ini buangkan dia punya H. Yang ini OH dia buang. So, dia akan dapat C2H5CO. COO C2H5 tambah H2O. Pelajar tak buat H2O. Excited sangat lah tu. Okay, yang ini barulah formula struktur. Bila dia kata formula struktur, buatkanlah lukisan dia. Macam ni. O, C, C. Pastikan H. Ada seorang manusia dalam kelas ni, dia buat apa tau? Cikgu nak khabar ni. Dia buat apa tau? Dia buat start daripada ini punya struktur, dia tambah struktur yang ini. Lepas tu baru cikgu nak kata, hai, cikgu nak bagi, salahkan cikgu sebersalah. Kalau nak SPM salah ya. Ni buat. So, cikgu pun tak apalah, bagilah 1 markah. Kesian. Okay. So, tolonglah. Tolonglah. Jangan buat macam itu lagi. Dia nak formula G je. Dia tak nak daripada reaktor ni, daripada bahan tindak balas dia tak nak. Propanoid dia tak nak. Dia tak nak alkohol. Dia nak yang last saja. Kau lukis je lah yang last. Yang kamu lukis daripada awal sampai hujung ni dah kenapa? Salah kan? Itulah. Itulah pelajar-pelajar tingkatan 5. Okay, apa yang saya boleh simpulkan adalah, pertama, konten kamu masih lagi lemah. Yang kedua, teknik kamu menjawab. Padahal saya dah buat kelas tambahan setiap minggu. Saya ajar teknik. Tapi masih lagi ada yang tak tahu nak buat melukis. Apa tu formula kimia, apa itu formula molekul, apa itu formula ion, apa itu formula struktur, dia tak tahu. So, daripada sekarang, tolong ubah diri kamu. Ubah. Kamu nak apa? Keputusan kamu dalam slip kamu nak kimia tu dapat lulus kan? Paling kurang pun kimia kamu nama dapat B kan? Ikut cakap cikgu. Okay? So, tahniah kepada semua pelajar yang dengar video saya hari ini. Dan tahniah kepada pelajar-pelajar yang cemerlang. Dan tahniah kepada semua pelajar yang mencuba menjawab pentaksiran. Jangan putus asa. Teruskan usaha awak. Dan insya-Allah, selagi orang yang berusaha, selagi siapa yang berusaha, Allah akan bantu, Tuhan akan bantu. Tercapailah cita-cita kamu. Okey, Assalamualaikum.